9 projek mega paling gila di Malaysia tetapi gagal dibina. Wow, judulnya sangat menarik sekali ya. Nah, konten reaction kali ini dari channel Skyscapers Malaysia. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Skyscapers Malaysia ini, saya kasih linknya di deskripsi di bawah guys ya. Wah, jadi langsung aja saya penasaran dengan judulnya 9 projek mega paling gila di Malaysia tetapi gagal dibina. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa di subscribe channel Dodi Wijaya dan aktifkan notifikasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya dalam hitungan 1, 2, dan 3 guys. Tahukah anda, tragedi banjir besar yang menimpa Malaysia pada Disember 2021 yang lalu dikatakan berpunca dari pembatalan sebuah projek mega di Selangor. Dan hampir 1 bilion ringgit telah dihabiskan oleh Malaysia untuk membina beberapa projek mega bersama Singapura. Namun, kesemuanya gagal dibangunkan. Jadi, di dalam video kali ini, kita akan melihat 9 projek mega paling gila dan pelik di Malaysia tetapi gagal dibina. Saya suka konten reaction seperti ini ya, menambah edukasi buat saya nih guys ya. Kereta terbang. Kereta terbang. Wih, animasinya ya. Kereta terbang sering menjadi fantasi kanak-kanak zaman dahulu ketika membayangkan kenderaan futuristik pada masa depan. Selain daripada itu, ia hanya boleh didapati di dalam filem-filem science fiction. Namun, pada tahun 2019, Malaysia cuba mengubah angan-angan itu menjadi realiti apabila Kementerian Pembangunan Usahawan mengumumkan untuk membangunkan projek kereta terbang. Meskipun idea itu kedengaran cukup gila, ia tidak boleh dipandang remeh kerana ia adalah satu usaha inovatif yang cukup berani dan pasti akan membanggakan negara sekiranya berjaya. Antara kelebihan kereta terbang buatan Malaysia itu ialah ia dikatakan mampu mengambil masa hanya 1 jam untuk terbang dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Prototipe pertama kenderaan futuristik tersebut diumumkan pelancarannya pada Mac 2019. Apabila hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, ramai yang teruja dan tidak sabar-sabar untuk menyaksikan kereta terbang pertama negara. Namun, keterujaan bertukar mimpi ngeri apabila prototipe yang dicanangkan itu bukanlah sebuah prototipe. Sebaliknya, ia hanyalah model skala kecil yang memiliki 4 kipas dengan 2 patung manusia yang diselitkan. Lebih parah lagi, ia langsung tidak kelihatan seperti sebuah kereta terbang yang kita bayangkan. Bagaimanapun, model itu dikatakan bakal menjadi gambaran bagi prototipe sebenar kereta terbang yang akan siap pada akhir 2019. Prototipe itu direka oleh syarikat tempatan Aerodyne Group sementara pembinaannya dilakukan di Jepun. Akhirnya, pada November 2019, ia dilaporkan sudah siap dan sedia untuk diterbangkan. Tetapi, episod kedukaan berulang lagi apabila kereta terbang itu bukanlah prototipe bagi model yang diperlihatkan sebelum ini. Sebaliknya, ia merupakan drone gergasi buatan China yang dibawa masuk ke Malaysia lalu dijenamakan sebagai kereta terbang. Malangnya lagi, drone itu tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa untuk diterbangkan di ruang udara. Walaupun projek tersebut merupakan inisiatif dari swasta, kerajaan didakwa telah menyuntik dana sebanyak 20 juta ringgit. Namun, kementerian yang berkenaan langsung menafikannya. Kini, ura-ura tentang projek kereta terbang Malaysia tidak lagi kedengaran dan terus hilang ditelan waktu. 8. Bus Rapid Transit. Tatkala kerajaan giat membangunkan projek-projek kereta api mega seperti MRT dan ECRL, perkhidmatan bas-bas awam di Malaysia masih ditakuk lama dan dianaktirikan. Berbeza dengan negara jiran seperti Indonesia yang sudah lama mempunyai sistem bas yang sistematik dengan laluannya yang tersendiri. Sistem bas yang sebegini dikenali sebagai Bus Rapid Transit atau BRT. Berbeza dengan bas biasa di jalan raya, BRT mempunyai laluan khas tanpa perlu bercampur dengan kenderaan-kenderaan lain. Jadi, penumpang tidak perlu pening kepala mengharungi kesesakan lalu lintas. Sebelum projek LRT 3 diperkenalkan, tahukah anda, kerajaan pernah merancang untuk membangunkan projek BRT laluan Kuala Lumpur Kelang di sepanjang lebuh raya Persekutuan. Ia merangkumi 34 km dengan 25 stesen. Pada waktu puncak, BRT KL Kelang itu mempunyai frekuensi 30 saat hingga 1 minit selain dapat mengangkut 600,000 penumpang sehari. Bahkan, hampir keseluruhan stesyennya saling berhubung dengan stesen-stesen tren yang lain. Namun, projek BRT itu gagal dibina dan dibatalkan oleh kerajaan kerana laluannya dikatakan bertindih dengan projek LRT 3. Selain LRT 3 dianggap mampu memberi impak yang lebih besar kerana dapat memangkin pembangunan untuk perumahan dan komersial. Tetapi, jika mengambil faktor masa, BRT KL Kelang dapat dibina dengan kadar yang lebih cepat dalam tempoh 2 tahun sahaja berbanding LRT 3 yang memakan masa lebih 7 tahun. Malah, kos pembinaannya jauh lebih murah dengan anggaran 2 bilion ringgit berbanding LRT 3 yang menelan kos lebih 16 bilion ringgit untuk bilangan stesen dan jarak yang hampir sama.
Satu-satunya projek BRT yang berjaya dibina di Malaysia adalah BRT laluan Sunway pada 2015. Itu pun kerana didesak dan ditanggung kosnya oleh syarikat Sunway itu sendiri. Cadangan asal keseluruhan projek BRT merangkumi 12 laluan sepanjang 215 km di Lembah Kelang yang menelan kos hanya 18 bilion ringgit. Jika pelan itu direalisasikan, ia mungkin dapat menjadi jawapan kepada masalah first mile dan last mile, selain dapat menggalakkan orang ramai untuk berjalan kaki dan menaiki pengangkutan awam tanpa perlu bergantung kepada kenderaan peribadi. 7. Pencakar langit roda Ferris. Dalam banyak-banyak projek pencakar langit di Malaysia, projek M101 Skywheel adalah yang kelihatan paling tidak masuk akal kerana ia menampilkan sebuah roda Ferris di atas bangunan 53 tingkat, sekaligus menjadikannya sebagai roda Ferris tertinggi di dunia. Meskipun kelihatan seperti projek scam, Majlis Pecah Tanahnya telah dilangsungkan dengan jayanya pada 2016 yang lalu, selain turut mendapat liputan meluas dari media tempatan. Projek yang bernilai 2.2 bilion ringgit itu dibangunkan oleh M101 Group di Lorong Raja Uda 2, Kampung Baru. Setelah siap, M101 Skywheel dikatakan bakal menjadi tarikan pelancong yang baru buat Kuala Lumpur. Roda Ferrisnya bukan sahaja berfungsi untuk dinaiki oleh pengunjung, malah permukaannya itu terdapat skrin LED yang memaparkan muka jam gergasi. Ciri-cirinya yang sangat gempak itu telah berjaya menarik minat para pembeli sehinggakan 80% unit telah terjual pada hari pelancaran. Projek itu dijanjikan untuk siap pada 2022. Namun, dari 2016 hingga 2019, tiada langsung kemajuan pada tapak pembinaan. Masuk ke tahun 2020, pemaju memberi alasan bahawa punca kelewatan adalah disebabkan pandemik COVID-19. Semenjak itu, tiada lagi perkembangan terkini mengenai M101 Skywheel. Pemaju terus diam tidak berkutik. Laman web dan nombor telefon tidak dapat lagi diakses. Tapak pembinaan sudah menjadi berluka dan pembeli-pembeli pun merasa tertipu. Mungkin ini adalah pengajaran bagi kita semua agar tidak mudah percaya pada sesuatu yang kelihatan too good to be true. 6. Kenal City Selangor. Disember 2021 menyaksikan musibah banjir besar yang paling dahsyat dalam sejarah Malaysia moden. Beberapa kawasan utama di Semenanjung termasuk Lembah Kelang lumpuh ditenggelami air. Walaupun banjir itu berpunca dari taburan hujan luar biasa akibat perubahan iklim dunia, ada sesetengah pihak yang mendakwa bahawa bencana itu dapat dielakkan sekiranya projek tebatan banjir tahun 2007 yang dikenali sebagai Kenal City tidak dibatalkan oleh kerajaan. Kenal City merupakan projek pembinaan terusan air utama sepanjang 18 km di sekitar Taman Seri Muda dan Kota Kemuning. Ia bertujuan untuk mengalihkan 30% air dari Sungai Kelang ke Sungai Langat pada waktu puncak, di samping membina kawasan bandar yang baru. Selain itu, ia juga melibatkan pembinaan takungan air yang besar. Jika dilaksanakan, projek itu dikatakan dapat mengurangkan risiko banjir selain dapat menambah sumber bekalan air mentah Selangor. Namun, rancangan pembinaan Kenal City tergendala apabila tampuk pemerintahan negeri bertukar pada 2008. Kerajaan negeri yang baru membuat penilaian desktop study lalu memutuskan bahawa projek itu tidak diperlukan kerana kolam-kolam takungan banjir sedia ada dikatakan sudah mencukupi. Bahkan, projek itu didakwa mempunyai perjanjian berat sebelah yang hanya menguntungkan pemaju swasta tetapi merugikan rakyat dan kerajaan. Setelah Kenal City dibatalkan, tanah tapak projek tersebut dijual kepada pemaju lain dan kini dibangunkan sebagai projek perumahan. Bercakap tentang projek tebatan banjir yang bertukar menjadi projek perumahan, kes Kenal City bukanlah yang kali pertama. Ada dakwaan yang mengatakan Taman Seri Muda sepatutnya dijadikan kawasan takungan banjir. Namun, ia telah dibangunkan oleh pemaju sebagai taman perumahan pada 1982. Apabila banjir besar berlaku pada Disember 1995, perumahan Seri Muda itu pun tenggelam kerana pemaju didakwa tidak mengikut syarat untuk menambak tanah setinggi 2 meter. Jika dakwaan itu benar, pemaju serta pihak yang memberi kelulusan harus tampil bertanggungjawab kerana ia telah mendorong kepada tragedi yang sama di Seri Muda pada Disember 2021. Jangan disebabkan kepentingan peribadi pihak tertentu, nyawa dan harta benda rakyat dikorbankan begitu saja. 5. Pencakar langit 150 tingkat. Sebelum ini, bangunan tertinggi di Malaysia merupakan KLCC yang memiliki 88 tingkat. Kini, gelaran itu disandang oleh Merdeka 118 dengan 118 tingkat. Itu pun sudah cukup tinggi sehinggakan tengkuk berasa sakit untuk mendongak ke atas. Namun, pada tahun 2011, terdapat perancangan untuk membina bangunan yang jauh lebih tinggi pada paras 150 tingkat. Projek itu dikenali sebagai Tradewin Square dan ia dirancang oleh syarikat Tradewin Corp yang dimiliki oleh bumi putera terkaya di Malaysia, Tan Sri Said Mohtar Al-Buhari. Ia berperanan sebagai pembangunan bercampur yang menempatkan pejabat, hotel, kediaman dan pusat membeli belah.
Lokasinya terletak di tapak 7 ekar di Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Dengan ketinggian 775 meter, Tradewinds Square sepatutnya menjadi bangunan tertinggi di dunia di belakang Burj Khalifa jika siap pada 2022. Tetapi, semenjak diumumkan pada 2011, projek itu langsung tidak menampakkan sebarang kemajuan meskipun sudah banyak kali reka bentuk menara itu diubah suai. Sehinggalah pada 2013 apabila Tradewinds Corp melaporkan bahawa mereka telah bersepakat dengan pemaju dari Emirat Arab Bersatu untuk membangunkan projek itu bersama. Berita itu lantas memberi sinar harapan untuk Tradewinds Square direalisasikan. Namun, harapan menjadi layu apabila pada 2015 Presiden Tradewinds Corp mengumumkan bahawa projek itu ditangguhkan. Alasannya ialah disebabkan faktor projek-projek mega lain yang sudah berlambak di Kuala Lumpur. Tambahan lagi, pemaju Arab yang sebelum itu pun sudah menarik diri. Kini, tapak Tradewinds Square hanyalah sekadar tapak letak kereta yang menyedihkan. Dengan rumputnya yang menjala hijau, alangkah baiknya jika tapak itu dijadikan ladang ternakan kambing. Sekurang-kurangnya, bolehlah membuka gerai sup kambing yang pastinya enak dimakan ketika hujan. 4. Arab City Melaka. Bandaraya Melaka pernah menjadi simbol kepada keagungan tamadun Melayu silam. Tatkala ditawan Portugis, tentera Melaka bermati-matian mempertahankan kota itu dengan gajah perang mereka. Tetapi, pada masa kini, Bandaraya Melaka ditawan pula oleh projek-projek Gajah Putih. Antaranya ialah projek Arab City di Pulau Melaka. Arab City bertujuan untuk menjadi sebuah bandar bertemakan Arab yang pertama di muka bumi. Ia diterapkan dengan unsur-unsur kebudayaan Arab dengan menyediakan tarikan seperti Muzium Mesir Kuno, restoran makanan Arab, bazar kraftangan, spa dan taman tema air yang berupa seperti oasis di padang pasir. Projek itu dibangunkan oleh Golden Corporate Heritage Sendirian Berhad dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka. Ia menelan kos sekitar 1 bilion ringgit. Menurut Ketua Menteri Melaka, Arab City bukan saja dapat menarik kedatangan pelancong dari negara-negara Arab, bahkan ia juga memberi peluang untuk rakyat Malaysia mengenali dengan lebih dekat budaya masyarakat tersebut. Pembangunannya dimulakan pada Januari 2009 dengan jangkaan siap pada 2012. Namun, setelah kemajuan projek mencapai 60%, Arab City terbengkalai pada 2013. Ada kabar angin yang mengatakan bahawa pelabur utamanya telah menarik diri dari projek tersebut. Pada 2015, Ketua Menteri Melaka yang baru merancang untuk meneruskan kembali projek itu bersama 10 projek Gajah Putih lain di Melaka. Namun, sehingga kini, perancangan itu masih tidak dilaksanakan. Arab City kekal menjadi pemandangan yang menyakitkan mata buat pelancong yang mengunjungi Masjid Selat berdekatan. 3. Jambatan Bengkok Johor, Singapura. Tahukah anda, Singapura bukanlah sebenar-benarnya sebuah pulau kerana semenjak tahun 1923, Pulau Singapura sudah bercantum dengan tanah Melayu melalui sebuah tambak. Berbeza dengan jambatan biasa seperti Jambatan Pulau Pinang, Tambak Johor atau Causeway merupakan tanah yang ditambak sepanjang 1 km di perairan Selat Johor sebagai jalan darat untuk menghubungkan Johor Bahru dengan Woodlands, Singapura. Dengan kewujudan tambak tersebut, Selat Johor telah tersekat sepenuhnya sebagai laluan maritim. Jadi, kapal-kapal dari timur dan barat tidak boleh berlayar merentasinya. Malah, tambak itu menghalang pergerakan air laut secara berterusan sehingga didakwa berlakunya pencemaran di kawasan berhampiran. Oleh itu, pada 1996, Perdana Menteri Malaysia mengusulkan idea pembinaan sebuah jambatan lurus bagi menggantikan tambak tersebut. Beberapa perbincangan telah dibuat, namun Singapura tidak memberi kata putus. Tetapi, Malaysia tetap berkeras mahu membina jambatan dengan kadar segera. Jadi, pada 2002, Malaysia merancang untuk meruntuhkan tambak di sempadannya sendiri, lalu membina sendiri sebuah jambatan bengkok yang menelan kos 1.1 bilion ringgit. Tujuan jambatan itu dibina secara bengkok adalah untuk meninggikan strukturnya supaya kapal boleh lalu di bawah. Sekaligus, Selat Johor dapat dijadikan laluan perkapalan alternatif kepada Selat Singapura. Usaha-usaha awal pembinaan jambatan bengkok pun dilakukan pada 2004 tanpa mendapatkan persetujuan Singapura kerana ia hanya dibina di sempadan Malaysia. Tetapi akhirnya, pada Februari 2006, Singapura bersetuju untuk merobohkan tambak di sempadannya dan membina jambatan lurus. Tetapi dengan syarat, Malaysia harus menjual pasir kepada Republik itu dan membuka ruang udara Johor untuk keperluan latihan jet pejuangnya. Permintaan Singapura itu dianggap keterlaluan, jadi Malaysia tidak menurutinya. Bahkan, pada April 2006, Perdana Menteri Malaysia yang baru membatalkan terus projek jambatan bengkok setelah mengambil kira nasihat dari Jabatan Peguam Negara.
Ekoran pembatalan itu, kerajaan terpaksa membayar pampasan lebih 200 juta ringgit pada syarikat kontraktor yang telah memulakan pembinaan awal jambatan bengkok tersebut. 2. Plaza Rakyat. Sekiranya anda menaiki LRT di stesen Plaza Rakyat, mata anda pasti tertancap pada sebuah pemandangan cela yang kelihatan seperti tinggalan perang. Siapa sangka, di tengah-tengah kemodenan dan kepesatan bandaraya Kuala Lumpur, terdapat binaan peradaban kuno yang sudah 25 tahun terbengkalai. Sebagai sebuah pembangunan mercutanda berskala besar, Plaza Rakyat sepatutnya menjadi ikon kebanggaan Malaysia. Namun, sebaliknya yang berlaku apabila ia menjadi projek Gajah Putih dan hanya dikenali sebagai sarang pembiakan nyamuk Aedes. Projek yang bernilai 1.4 bilion ringgit itu dirancang untuk menjadi hub pengangkutan awam negara bagi menggantikan stesen Puluraya yang sudah sesak. Selain itu, ia menyediakan pejabat, hotel, apartmen dan pusat membeli belah. Menara utamanya merupakan sebuah pencakar langit 77 tingkat dengan ketinggian 382 meter. Sebelum projek itu dibangunkan, tapak asalnya merupakan padang bola bagi kelab Selangor Chinese Recreational Club. Kelab rekreasi itu telah melahirkan beberapa legenda bola sepak negara seperti Wong Chun Wah dan Chow Kuai Lam. Malah, padang bola tersebut pernah menjadi saksi kepada aksi kelincahan Muhtar Dahari dan Santok Singh. Namun, legasi Selangor Chinese Recreational Club di situ berakhir apabila ia dirobohkan bagi memberi laluan kepada Plaza Rakyat yang mahu dibina pada 1992. Plaza Rakyat sendirian berhad PRSB diberi kontrak oleh DBKL untuk menyiapkan projek tersebut pada 1999. Malangnya, krisis kewangan Asia 1997 melanda menyebabkan pihak pemaju berdepan masalah kewangan. Akibatnya, pembinaan Plaza Rakyat terpaksa dihentikan tatkala kemajuan projek sudah mencapai 33%. Beberapa percubaan untuk menghidupkan semula projek itu dilakukan antara 2005 hingga 2009. Namun, kesemuanya menemui kegagalan. Akhirnya, DBKL menamatkan kontrak PRSB dan terpaksa melangsaikan lebih 200 juta ringgit hutang-hutang pemaju tersebut terhadap bank. Pada 2015, pemaju baru Profit Consortium mengambil alih Plaza Rakyat dengan membayar 740 juta ringgit kepada DBKL. Pelan mereka yang baru itu lebih gila dari pelan asal kerana menampilkan 5 buah pencakar langit yang mana salah satunya memiliki 96 tingkat. Projek itu mula menampakkan tanda-tanda positif pada 2020 apabila kerja-kerja perubahan separa dilakukan. Malangnya, itulah kali terakhir tapak Plaza Rakyat dilihat aktif kerana selepas itu dan sehingga kini, ia kembali menjadi projek terbengkalai. Dalam masa yang sama, laluan pejalan kaki dari Puluraya ke stesen LRT Plaza Rakyat masih menggunakan jambatan sementara yang sudah 27 tahun tidak dinaik taraf. Selagi Plaza Rakyat terbengkalai, selagi itu jugalah jambatan itu menerima nasib yang sama. 1. High Speed Rail Kuala Lumpur, Singapura. Jika pelancong dari Singapura mahu ke Kuala Lumpur, satu-satunya cara terpantas ialah melalui penerbangan dari Changi Airport ke KLIA. Kemudian, sambung naik tren atau teksi untuk ke Bandaraya Kuala Lumpur. Ia agak pantas dalam masa kurang daripada 2 jam tetapi agak leceh kerana perlu berurusan di lapangan terbang. Jadi, pada 2016, Kerajaan Malaysia dan Singapura menandatangani perjanjian untuk membangunkan projek kereta api laju atau High Speed Rail HSR yang berkelajuan 320 km sejam. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan Bandaraya Kuala Lumpur terus ke Singapura tanpa banyak kerena dalam masa hanya 90 minit. Jika menaiki HSR, seseorang itu dikatakan boleh bersarapan di KL, makan tengah hari di Singapura dan sempat balik semula ke KL untuk makan malam. Selain itu, HSR juga menawarkan servis domestik di mana tren akan berhenti di setiap 7 stesen di antara KL dengan Johor Bahru. Projek yang menelan kos 100 bilion ringgit itu dirancang untuk siap pada 2026, namun tergendala pada 2018 selepas Kerajaan Malaysia yang baru menangguhkan projek itu selama 2 tahun atas alasan kewangan negara yang tidak mengizinkan. Akibatnya, 45 juta ringgit kos penangguhan terpaksa dibayar kepada Singapura. Setelah Kerajaan Malaysia bertukar lagi pada 2020, HSR ingin diteruskan kembali. Malaysia mencadangkan beberapa perubahan baru kepada Singapura, namun ditolak mentah-mentah oleh negara Republik tersebut atas beberapa sebab. Sebab utama, Singapura tidak bersetuju dengan permintaan Malaysia yang mahu memberikan tender kepada syarikat tempatan untuk menjadi pemilik aset dan pengendali HSR. Sedangkan dalam perjanjian 2016, tender sepatutnya diberi melalui proses terbuka kepada konsortium antarabangsa AssetSco yang berkepakaran dalam mengendalikan HSR. Namun, menurut Kerajaan Malaysia, tujuan tender mahu diberi kepada syarikat tempatan adalah untuk mengurangkan kos projek sebanyak 30%. Selain itu, timbul kebimbangan mengenai isu kedaulatan jika AssetSco antarabangsa dilantik kerana hampir keseluruhan jajaran HSR adalah di sempadan Malaysia.
Sebab lain, namun tidak sempat dibincangkan, adalah kerana Malaysia mahu menambah stesen hentian di KLIA. Cadangan itu sememangnya akan menguntungkan KLIA, namun akan menggugat Changi Airport selaku hak penerbangan serantau. Perjanjian HSR terbatal dengan sendirinya pada penghujung 2020 setelah persetujuan gagal dicapai. Akibat dari pembatalan itu, Malaysia terpaksa membayar pampasan lebih 300 juta ringgit kepada Singapura. Setahun kemudian, setelah Malaysia bertukar Perdana Menteri, kerajaan meluahkan hasrat kepada Singapura agar suatu masa, projek HSR itu diteruskan kembali dengan perjanjian yang serba baru. Situasi itu tidak ubah seperti pasangan yang sudah bercerai, tetapi mahu merujuk kembali, kemudian bercerai lagi dan berulang-ulang lagi, sehingga Abang Jamil mati. Penutupannya keren guys ya, luar biasa guys ya. Wah, jadi inilah salah satu konten yang saya sukai guys ya, karena menambah informasi, menambah edukasi buat saya pribadi guys ya, karena yang saya lihat ini apa ya, benar-benar luar biasa guys ya, karena saya dapat informasi seperti apa ya kan, 9 project mega gila di Malaysia ya, tapi gagal dibina ya. Tapi walaupun gagal dibina, saya dapat suguhan yang membuat saya itu terdiam melihat semuanya ya guys ya. Dari mulai menara tertinggi tadi mau dibangun, habis itu jembatan belok guys ya, yang terakhir tadi ya kan guys, kereta cepat. Nah itu luar biasa ya. Jadi informasi seperti inilah yang saya suka, dan saya bisa menambah ilmu juga tentang pandangan saya terhadap Malaysia ini. Jadi kan sepengetahuan saya Malaysia masih sekitar 0,00% guys ya, makanya saya lebih reaction Malaysia itu biar dapat informasi lebih jauh lagi mengenai Malaysia ini guys ya. Jadi saya rasa ini konten yang paling reaction yang paling berkesan buat saya pribadi guys ya, karena saya banyak sekali mendapatkan informasi di dalamnya ya. Terima kasih buat Skyscapers Malaysia ini yang sudah mengizinkan saya untuk reaction konten kali ini ya guys ya. Nah buat kalian yang mau request bang, coba bang reaction konten ini kalian bisa kirim email di bawah ini ya, saya kasih emailnya di bawah. Nah buat kalian yang pengen bang ini bagus untuk di reactionnya, jadi untuk menambah wawasan saya juga biar bisa saya lebih tahu lagi nih ya, karena luar biasa edukasi yang saya dapat hari ini guys ya. Jadi saya rasa seperti itu aja. Thanks for watching, thank you, bye bye.